Kata Imam Abu Zur'ah, aku tak pernah tengok pemberian ilmu daripada Allah, pemberian daripada Allah yang terpaling banyak, tersaking banyaknya selain daripada para anbiya dan para sahabat, kecuali yang aku nampak pada Syafi'i. Sebab ilmu itu makan laut. Imam Syafi'i ni, kalau kita ni ringkas saja. Imam Syafi'i dia lahir 150 Hijrah tau. Meninggal Imam Abu Hanifah, lahir Imam Syafi'i. Ini orang panggil meninggalnya seorang imam dan lahirnya seorang imam. Tapi memang hebat Imam Syafi'i. Ini daripada masdar yang kuat. Daripada Siyar A'lam Nubala Al-Imam Zahabi. Daripada Dirasa li Ahadil Mujtahidin. 150 Hijrah. Mudah-mudahan dia kenal kita besok hari kiamat. Mudah-mudahan kita dapat syafaat beliau insya-Allah. Kenal ulama, dan dia ulama mujtahid mutlak. Empat ni ijma' dia sebagai ijma' para ulama, bukan ijma' sahabat. Ijma' para ulama ini mujtahid mutlak. Empat ni yang paling jelas sampai mujtahid mutlak, mujtahid mustaqil, iaitu Imam Syafi'i, Imam Muhammad ibn Idris ibn Al-Abbas ibn Utsman ibn Syafi'i ibn Sa'id ibn Ubay ibni Abdul Yazid ibni Hashim ibni Abdi Manaf. Dekat situ dia berjumpa Rasulullah sanad. Nah, Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, kita terkenal dia dengan panggil Imam Syafi'i. Nama dia Muhammad. Nama Imam Syafi'i Muhammad. Imam Syafi'i ni dia pergi ke Mekah tu ada ketika umur, tak apalah itu detail sangat. Yang betul-betul dia pergi belajar, yang tu pun pergi belajar juga, dia menghafal Quran apa semua. Tapi umur 10 tahun lah, kita ambil yang kali kedua. Dia lahir dekat Gaza, dekat Palestin, kemudian dibawa ke Mekah. Mak dia bawa, asal tujuan dia supaya dia tahu keturunan dia sampai ke situ, sampai ke sama keluarga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia takut sebab dia ni dekat belah sana, takut dia lupa keturunan dia. Jadi bawa pergi Mekah. Masa umur 10 tahun tu dia pergi Mekah. Dia mengaji, first kali dia mengaji dengan mufti Mekah tabi'in. Imam Abu Hanifah saja tabi'in. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad tabi'in. Maka Imam Syafi'i dia belajar dengan tabi'in. Tabi'in ni dia sempat belajar dengan sahabat. Kena ambil maklum. Khilaf ulama banyak. Kan dia kata 3 kurun, betul? Nabi kata kurun terbaik kurun dia. Kita kata 100 tahun. Tapi ulama kita kaji lebih lagi. Jadi sebahagiannya pula tengok itu secara rawak. Tapi sebenarnya sahabat yang terakhir meninggal pada 110 Hijrah, iaitu Tufail Amir ibn al-Laythi. Itu sahabat Nabi SAW meninggal 110 Hijrah. Last sahabat meninggal. Kemudiannya tabi'in last kali meninggal, iaitu nama dia Amr ibn Hashim, tak silap. Kalau tak silap lah. Iaitu sahabat di tabi'in meninggal tahun 181 Hijrah. Itu pun khilaf ahli kajian, ahli sejarah. Tak apalah. Ala kulli hal, Imam Syafi'i ni dia pergi ke Mekah, dia mengaji dengan mufti Mekah. Nama dia Abu Khalid Muslim bin Khalid apa ni disebut dengan gelaran sebab muka dia merah-merah, Az-Zanji. Zanji ni bahasa Arab membawa maksud merah-merah, muka tu merah-merah, putih merah-merah. Selain daripada perempuan orang panggil Humairah, dia Zanji. Jadi imam ni dia mufti. Dan dia pakar hadis ni, mufti Mekah. Bukan yang macam sekarang. Itu yang dulu punya tu. Mufti Mekah. Dia mengaji dengan mufti Mekah. Dalam masa yang sama dia hafal Quran. Umur 10 tahun tu dia dah hafal Quran. Settle. Kemudiannya dia mengaji dengan Fudail bin Iyad. Ini tabi'in. Kemudian dia mengaji dengan Sufyan ibn Uyainah. Ini tabi'in. Sufyan ibn Uyainah. Ni ulama Mekah. Tu antara dia lah. Kita beritahu yang glamour lah. Ringkasnya, dia pergi kat Mekah mengaji dengan ulama-ulama Mekah, antaranya mufti Mekah sendiri. Kemudiannya daripada Mekah dia pergi Madinah. Masa tu dia mengaji dengan Imam Malik.
Imam Malik bin Anas, dia mengaji dengan Imam Malik, dia hafal Muwatta Imam Malik. Dalam kitab Syiar A'lam Nubala, Imam Az-Zahabi 9 hari. 9 hari hafal semua kitab Muwatta Imam Malik. Tahu tak dalam tu ada berapa hadis? First kali Imam Malik letak dalam Muwatta 10,000 hadis. Bukan matan ni. An tu. Sekali tu semua tu. Dia hafal semua. Hafal zaman tu bukan macam kita. Kita banyak hafal yang hapus. Tak lama. Ni yang bercakap-cakap ni saya duk ingat ni. Mungkin 2-3 hari lagi tanya. Dah terlupa sikit-sikit. Ini Alhamdulillah Allah bagi ingat. Dia, subhanallah. 9 hari tuan-tuan. Muwatta. Kemudian sampai pada kita, Imam Malik 40 tahun tau. Dia saring, dia keluarkan, dia masuk ni, dia kata ini tak kuat, ini hadis ini ada masalah, ini mauquf, ini begini. Sampai pada kita sekarang ni 1951 hadis. Tapi Imam Syafi'i hafal bukan yang itu, yang asal tu. Dia daripada 10,000 saring jadi 5,000 jadi 1,000, setengah riwayat sampai 500 pun ada. Tapi tidak yang sampai pada kita 1,900, setengah kitab 1,951 hadis, setengah kitab 1,720 hadis. Apa tu? 9 hari. Kalau lah kita letak 10,000 hadis lah, 9 hari. Maknanya satu hari berapa? 1,000 lebih tau. Kita sebulan dah berapa banyak? Setiap bulan kita hafal. Berapa banyak hadis ke banyak hadas? Asyik terkentut. Saya Ustaz, saya bila menghafal terkentut. Nak menghafal terkentut. Saya rasa syaitan. Syaitan tak ada kena-mengena nak bagi kau terkentut. Dia kerja dia tarik bulu je kat punggung kau tu. Itu ada dalam hadis Rasulullah SAW. Dia ni kau punya makan ni, kau nak makan petai ke? Ataupun makan benda pelik-pelik. Baik. Imam Syafi'i, dia pergi lepas tu ke Madinah mengaji dengan Imam Malik. Dia hafal semua tu, pendek cerita lah. Banyak kisah dengan Imam Malik ni, tapi kita pendekkan. Terus, lepas daripada Madinah, dia mengaji juga dengan ulama-ulama di Madinah, selain daripada Imam Malik. Tapi Imam Malik tu orang panggil Imam Darul Hijrah. Maknanya Imam Malik ni, saya sebut imam satu je Imam Malik, padahal banyak lagi imam-imam yang lain. Sebab Imam Malik ni, kalau dia mesyuarat dengan ulama Madinah pada zaman dia, bila dia cakap aja ulama lain pun tak cakap. Kata, kenapa tak cakap? Khalifah Mansur ketika tu tanya, kenapa tak jawab? Kenapa tak cakap, tak bagi pandangan? Dia kata, kalau Malik dah cakap, kita orang tak boleh. Memang dia punya cakap tu kami sokong. Bukan takut nak kata hebatnya ilmu Imam Malik. Kemudian daripada Madinah, dia pergi mengaji lagi. Itu saja dah berapa tahun tu. Pergi mengaji dekat, lepas tu pergi Yaman. Terkenal guru dia dekat Yaman siapa dia? Imam Mutarrif Ibni Mazin, kemudian Imam Hisham Ibni Yusuf Al-Qadi. Ini Qadi kat Yaman ketika tu. Imam Imam Ibni Yusuf Ibni Hisham Ibni Yusuf Al-Qadi. Kemudian dia bergaji pula dengan Imam Amr Ibni Abi Salamah. Saya mula-mula bila masa baca dalam kitab Zuhairul Nubalak, ini anak Abu Salamah Ummu Salamah kan. Tapi nama dia sama. Amr Ibn Abi ini ulama hadis ni. Semua ni kebanyakan ulama-ulama ni guru-guru pada Imam Syafi'i, ulama hadis semua, pakar hadis. Kemudiannya salah seorang lagi yang alim sungguh di Yaman tu ketika zaman itu iaitu Imam Yahya Ibn Hassan. Ini kat Yaman. Mengaji kat situ. Mengaji pergi Iraq. Pergi Iraq mengaji pula dengan Imam Waqi' Ibn Jarrah. Antum tahu tak Imam Waqi' tu yang syair dia yang glamour tu? Syakautu ila waqi'in bi su'i hifzi. Aku mengadu pada guru aku Waqi', hafalan aku dah mula lemah. Masa itulah masa dia mengaji dengan Imam Waqi' tu. Maka apa Imam Waqi' cakap apa pada Imam Syafi'i? Fa arsyadani bi tarkil ma'asi. Maka dia suruh aku tinggal maksiat. Bila Imam Syafi'i dia tak tahu maksiat apa dia buat, baru dia teringat masa dia jalan dekat pasar ada seorang perempuan lalu, dia terpandang perempuan itu dan terus memalingkan mata. Kemudiannya dia pergi, hafalan jadi lambat. Itu ternampak kau dah berapa banyak janda kau tengok. Dah berapa banyak perempuan tu dekat tu. Lebih-lebih yang pergi pakai spek hitam. Ini lagi lah tak boleh pakai. Abang? Ya. Abang tengok apa? Tengok bawah ada.
Padahal mata duk tengok. Macam mana nak hafal? Imam Syafi'i macam tu. Imam Waqi' kata tinggal maksiat. Ni, kalau zaman ni lah, jumpa Buya lah yang mengaji-ngaji ni. Jumpa Buya. Saya tak tahulah saya. Tinggalkan maksiat. Apa ni, jangan tuduh saya buat maksiat macam tu. Siapa awak nak judge saya? Itu ayat orang muda sekarang kan. Aku rasa nak sumbat belacan je dalam mulut dia. Itu pasal saya menyampah. Di zaman akhir zaman ni, rosak tu kita. Terlalu rosak anak muda ni. Biarlah orang nak kata Ustaz Fadil tu garangnya, tegahnya. Biarlah. Biar aku mati dalam keadaan aku nak ikut ulama dulu. Biarlah orang kata apa sekalipun. Dah. Baik. Nak beritahu bahawa apa tadi? Bagaimana? Yaman. Lepas tu pergi Iraq. Waqi' Ibn Jarrah. Kemudian dia mengaji dengan Muhammad bin Hasan Al-Syaibani. Itu kawan berapat dengan Imam Abu Hanifah. Kan dia tak sempat nak ngaji Imam Abu Hanifah sebab dia lahir Imam Abu Hanifah meninggal. Masa tu Imam Muhammad Hasan Al-Syaibani ni, dia umur dia dah lanjut dah, tapi dia sempat mengaji dengan Imam Muhammad. Kemudiannya dia mengaji juga dengan Imam Hamad bin Usama. Ni jangan silap faham. Kadang-kadang kita ni kadang-kadang suka juga cari, tapi duk cari kat Google lah macam-macam. Kadang dia tulis Hamad saja. Tengok pada kitab-kitab yang betul-betul. Sebab kalau Hamad ni sebenarnya guru Imam Abu Hanifah. Bila kita tengok, tak betul ni. Dia kata ni Hamad ni guru Abu Hanifah, macam mana? Imam Abu Hanifah pun dah meninggal. Dia meninggal sebelum Imam Abu Hanifah. Imam Hamad meninggal sebelum Imam Abu Hanifah. Tahu tak Imam Hamad masa meninggal, Imam Abu Hanifah ganti tempat dia. Iaitu umur dia 40. Dia takkan mengajar kecuali guru dia dah meninggal. Guru dia meninggal umur dia 40 masa tu. Baru dia start mengajar. Kita sekarang ni, guru kita tak meninggal lagi, dia dah puang hajar. Aku pun geram. Guru pun tak sampai, mengaji pun tak mau. Ni jadi masalah. Jadi situ kan, kalau guru punya Abu Hanifah, orang Arab ni nama dia kurang je mula-mula. Dia Hamad ibni Abi Sulaiman, itu guru Imam Abu Hanifah. Kalau Hamad ibn Usama, yang itu gurunya kepada Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Tu dia mengaji banyak lagi ulama tu dekat Baghdad tu. Ngaji. Dekat situ, masa dekat Baghdad tu, dia dah mula menulis tu. Sebelum tu nak beritahu, umur dia 15 tahun, dia telah diberi kelayakan beri fatwa. Maknanya boleh beri pandangan pada fatwa. Siapa yang beri kelayakan tu? Dua ulama. Yang pertama siapa? Mufti Mekah tadi tu. Abu Khalid Muslim Ibn Khalid Az-Zanji tu. Al-Makhzumi Az-Zanji. Dia Mufti Mekah masa tu. Ya Allah. Tabi'in. Seorang lagi yang bagi siapa? Kebenaran itu? Imam Malik. Imam Madinah, yang mana kalau dia bercakap orang tak cakap. Ulama lain siapa hebat macam mana pun tak cakap. Masa tu umur dia berapa? 15 tahun. Ini riwayat yang paling tepat, 15 tahun. Dan Imam Syafi'i antara dia, bila dia dah boleh bagi fatwa, dia bukan jadi mufti lagi masa tu, dia boleh bagi fatwa. Ada setengah kata jadi mufti dah, dia yang paling tepat dia boleh bagi fatwa dah. Maknanya Imam Malik kalau nak tanya pandangan, dia salah seorang bagi pandangan, umur 15 tahun. Mufti Mekah bila nak bagi hukum, dia bincang dengan ulama, Imam Syafi'i ada situ paling muda 15 tahun. Zaman kita 15 tahun buat apa? Apa tu? Apa tak nama dia tu, aku pelik. Corong gila kat tepi jalan. Sampai aku pun dah terikut naik kereta. Aku juga aku benda-benda budak yang buat ni. Kan? Ada tak betul lah. Dia 15 tahun. Hafal hadis, hafal muwatta umur 15 tahun. Kemudian antara fatwa dia letak dulu. Siapa yang boleh beri fatwa, dia mesti apa? Tu 10. Cuba kira sama 10. Ni dalam kitab dia kitab Risalah, tak silap saya. Kitab Risalah dia buat tu kitab usul fiqh. 10 tu. Tu yang pertama, menguasai Al-Quran dengan sepenuhnya, kata Imam Syafi'i, yang boleh keluar fatwa. Kemudian yang kedua, tahu nasakh dan mansukh. Yang ketiga, tahu takwil dan tanzil. Pakar takwil dan tanzil, pakar nasikh dan mansukh. 3. Kemudiannya, pakar ayat makkiyah dan madaniyah. Jangan mudah-mudah kita yang selalu cakap ni, kita tengok dalam Quran tu dia kata madaniyah. Kalau ulama bahas luas tu, ada yang khilaf. Dia pakar semua. Madaniyah, makkiyah. Kemudiannya yang kelima, iaitu
apa ni Allah saya muhkam wa mutasyabihat. Dia pakar ayat mana yang muhkam, ayat mana mutasyabihat. Apa maksudnya? Ayat yang muhkam ni yang tidak ada kat situ kekeliruan, ayat mutasyabih ni yang ada kekeliruan. Macam Allah ala arsyistawa. Allah kadang-kadang dia terjemah bersemayam atas arasy. Lepas tu dia kata Allah duduk atas arasy. Ni pokok ni tak betul ni. Kan? Itu pasal dia tak pakar lagi. Dia main bantai je. Ni limbo. Kemudiannya yang keenam, menguasai hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maknanya masa umur dia 15 tahun dikuasai ilmu hadis tu. Memahami kenapa Nabi cakap begini, apa hukum dia begini, masya-Allah. Ilmu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, adil, iaitu tak membohong, siqah apa sebagainya. Kemudiannya yang ke-8, pakar tentang perbezaan ulama. Dia tahu ulama ni kalau cakap gini kenapa dia ni tak bantai. Cuma dia tengok apa hujah dia. Oh masya-Allah. Oh masya-Allah. Gabung semua, oh yang ni yang terbaik. Jadi masing-masing, okey aku tak ada ngata ni tak ada. Ni zaman ni je. Yang berapa dah? 8 dah. Yang ke-9, quwwatul hifz, kuat hafazan dia. Tak apalah tu 9 tu pun dah banyak. Nak beritahu agak-agaknya semua ni tu pasal mufti-mufti kita banyak tawaduk, masya-Allah. Antaranya macam yang apa ni, bekas mufti wilayah Zulkifli. Walaupun ada pandangan-pandangan yang saya juga berbeza pandangan dengan dia. Bukan saya lah, maknanya kita mengambil daripada guru-guru kita beza, tapi dia seorang yang tawaduk, tak bentar sebab dia hormat. Kemudiannya yang sekarang ni siapa? Anak ayah Allah Hubut Tapah ni, Dr. Lokman, mufti sekarang. Tu mufti Selangor siapa? Ustaz Anha UP. Ini semua beradab apa sebagainya, masya-Allah. Ikut mufti-mufti yang beradab. Sebab apa nak bayang, kita pun tak lepas. Tak lepas. Tuan-tuan dewan ni ikut kursus. Kadang-kadang mufti-mufti ni dia kena ikut kursus. Kat Mesir ada buat. Dr. Ali Jumaah. Dia buat 3 bulan kursus. Siapa yang mengaji betul-betul pengkhususan fatwa 3 tahun. Wala fakhr tidak. Tapi depan ni salah seorang mengaji situ 3 tahun. Bukan 3 bulan, 3 tahun. Ambil pengkhususan kaedah pengeluaran fatwa. Aduh Ustaz, kenapa tak pergi jadi ahli fatwa ke apa? Aku suka buka pondok. Itu dia titik. Jadi tuan-tuan yang rahmati Allah, tidak berbangga ilmu kita masih sikit, tapi kita ada apa ni orang panggil pengiktirafan daripada mufti apa ni Darul Ifta Al-Azhar Mesir. Saya ambil 3 tahun, saya batch pertama. Yang lulus 2 orang daripada 80 orang pelajar Malaysia, lulus 2 orang saja tahun 3. Saya dengan Dr. Abdul Muhaimin. Sekarang ni kerja dengan Jakit. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, berbalik pada apa tersebut, wala fakhr bukan sebab kebanggaan, nak beritahu bahawa maksudnya hargai peluang-peluang yang ada. Kita tidak kata begitu, tapi tak salah ulama. Kalau doktor nak kata saya doktor, saya boleh juga cakap saya ada kelayakan itu. Bahkan sahabat saya, Ustaz ni, saya cakap ni live ni. Ustaz Anha pun sendiri ajak saya masuk. Saya tak mau daripada awal dulu. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu Imam Syafi'i tu tadi dia pergi kat tu, keluar kitab dia Al-Hujjah. Tu kitab fiqh yang pertama dia buat dekat Iraq. Itu semua qaul qadim dia ada dalam tu. Yang sebarkan Imam Ahmad dan Imam Abu Thawr. Itu pasal Imam Ahmad dia ada mazhab di sini. Sebab bila Imam Syafi'i pergi ke Mesir, dia ijtihad. Jadi ada pandangan yang Imam Ahmad kata begitu. Tapi Imam Ahmad lah sendiri yang bercakap. Kalau antum tengok kata-kata Imam Ahmad dalam riwayat yang paling tepat, disebutkan Imam Ahmad bila orang tanya dia tentang Imam Syafi'i, kanal Imam Syafi'i kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lil-badani. Fahal tara li hadaini min khalafin aw anhuma min iwadin. Dia cakap apa? Imam Syafi'i, aku nak beritahu kau orang, seperti matahari yang menyuluh dunia dan seperti keafiatan kepada badan. Badan sakit, dia lah ubat dia. Imam Ahmad hamba kata. Jadi kau orang rasa-rasa lah, Imam Ahmad kata lah, fahal tara. Jadi kau orang rasa-rasa, ada ke yang boleh ganti dua benda ni? Maknanya cahaya, lampu, apa ni, matahari kepada dunia dan juga kesihatan kepada tubuh. Tu pasal Imam Ahmad dalam riwayat kisah dia, kalau dia sakit, dia ada baju Imam Syafi'i. Dia cium, bahkan dalam setengah riwayat Imam Abu Zuhrah kata apa dia? Dia perah dengan air, dia minum air tu, sembuh. Kita ustaz baru baca kat air, syirik.
Relax lah, kau ni asyik syirik je. Tenang, memang ada syirik, tapi sabar-sabar, aku baru belum pegang gelas pun belum lagi. Engkau dah cakap macam-macam. Lepas tu duk peli-peli buat lawak lah, itulah inilah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Jadi tuan-tuan dan dirahmati Allah, kemudiannya dia pergi lepas tu dia pergi Mesir. Masa dia pergi Mesir tu dia dah buat mazhab dia dan sebagainya, begitulah. Kemudian Imam Abu Zur'ah, bukan Imam Abu Zuhrah, ni Abu Zur'ah pula. Imam Ahmad dicabut lagi, dia kata apa? Kanal fiqhu kuflan li ala ahlihi hatta yaftahu Allah bisyafi'i. Imam Ahmad cakap apa lagi? Dia kata sebenarnya hukum fiqh ni macam mangga tau, terkunci. Maknanya ada benda-benda yang ulama-ulama fiqh masih lagi tak jumpa jawapan, sehinggalah Allah bukakan kunci itu dengan Imam Syafi'i, kata Imam Ahmad. Imam Abu Zur'ah kata apa dia? Ma a'lamu ahadan a'zama minnatan ala ahli al-Islam min asy-Syafi'i. Kata Imam Abu Zur'ah, aku tak pernah tengok pemberian ilmu daripada Allah, pemberian daripada Allah yang terpaling banyak, tersaking banyaknya selain daripada para anbiya dan para sahabat, kecuali yang aku nampak pada Syafi'i. Sebab ilmu dia tu macam laut, hebatnya dia. Pergi pula kat Mesir buat kita Al-Um dengan qaul yang jadi, dan kita banyak rujuk sekali Al-Um dengan 12 masalah daripada qaul yang lama. Duduk dalam. Jadi tuan-tuan, jadi itu Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Cubalah kenal dia orang ni, kan, para ulama ni, tengok sanad-sanad dia. Macam saya ada sanad sampai Imam Syafi'i, seluruh kitab Imam Syafi'i. Bukan nak berbangga wala fakhar, sekadar nak beritahu. Jadi saya selalu bila mengajar kitab-kitab Syafi'i, saya akan ijazahkan sanad. Nanti saya akan bawa satu contoh, bukan untuk berbangga, supaya antum yakin kita punya itu bersanad sampailah Imam Nawawi, sampailah Imam Syafi'i. Baru ni saya ijazahkan sanad Arba'in An-Nawawiyah sampai kepada Al-Imam Nawawi rahimahullah. Yang mana sanad kalau di Mesir lain jalur dia. Dia pergi kepada Muhammad Ibrahim Al-Bajuri, dia pergi kepada Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Kalau saya yang dekat Yaman, dia banyak pergi ke Mekah balik, daripada Yaman pergi ke Mekah. Kalau yang daripada guru kita kat Malaysia ni macam Syekh Nuruddin dan sebagainya, pun sama, dia pergi ke Mekah. Dia pergi bersama dengan, kalau dekat sini Malaysia, Syekh Sirajuddin, kemudian dia pergi kepada ataupun Syekh Nuruddin, kemudian dia pergi Syekh Ismail Zain Al-Yamani dekat Mekah, lepas tu terus sampai kepada Imam. Itu semua bersanad, siqah-siqah semuanya. Mudah-mudahan kita dapat ilmu yang barakah. Bukan saya saja, ramai. Saya ni 1 dan 1000 tu banyak lagi, belana lagi. Cuma kita jaga adab, kita jaga akhlak, jangan pandang rendah sangat. Jangan kita ni rugi. Kadang-kadang kita rugi. Orang yang patut kita buat kawan, kita buat musuh. Orang yang patut kita dekat, kita buat jauh. Semua akan ditanya besok oleh Allah Subhanahu Wa Taala besok hari kiamat. Apa asal kau biar orang ni? Apa asal kau tak ambil faedah daripada orang ni? Aku pilih dia sebagaimana aku bagi ilmu kat dia. Kau buat dono pada dia, tak ngaji dengan dia. Bukan nak paksa, tak apa. Memang banyak ulama lain. Tapi saya dia ni cakap begitu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, mudah-mudahan kita berhubung pada Imam Syafi'i. Alhamdulillah kita selesai.